Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah bersama saya lagi pada kali ini Muhammad Ridha bin Muhammad. InsyaAllah kita akan membincangkan berkaitan dengan Suratun Nisa. Kita akan bertadabbur, kita akan melihat apakah isi-isi kandungan yang terdapat dalam Suratun Nisa. Jadi kita akan lihat secara ringkas sahaja. Yang pertamanya sebagai pengenalan ataupun pendahuluan, Suratun Nisa ini adalah surah dalam kategori Madaniyah. Apa maksud Madaniyah? Madaniyah ni maksud dia surah yang diturunkan selepas hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi surah An-Nisa ni panjang. Panjang, dalam dia ada banyak isi-isi kandungan yang penting-penting. Jadi kategori surah An-Nisa ini ia adalah surah yang diturunkan selepas hijrah dan dinamakan surah Madaniyah. Surah ini adalah surah yang keempat mengikut tertib daripada Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, nombor 4. Dan juga terletak pada hujung juzuk yang keempat. Hujung juzuk 4 masuk surah An-Nisa, kemudian juzuk 5 surah An-Nisa, juzuk 6 awal surah An-Nisa. Awal juzuk 6 surah An-Nisa, kemudian masuk kepada surah yang seterusnya. Dan surah An-Nisa ini mempunyai 176 ayat. Kira banyaklah. Banyak dan panjang surah ini. Satu juzuk lebih kalau kita lihat. Nama surah An-Nisa ini bermaksud wanita. An-Nisa bermaksud wanita. Dan dinamakan An-Nisa. Kenapa dinamakan An-Nisa? Kenapa dinamakan wanita? Kerana surah ini adalah surah yang paling banyak. Dalam surah ini paling banyak berbicara, berkongsi, menceritakan berkaitan dengan hal-hal wanita. Jadi bersesuaianlah dengan nama dia. Kalau kita lihat dalam surah ini ada banyak cerita-cerita hukum hakam berkaitan wanita, maka bersesuaian dengan namanya surah An-Nisa. Dan surah ini diturunkan selepas peperangan Uhud. Maknanya berlaku beberapa peristiwa semasa peperangan Uhud. Dan dalam surah ini mengeluarkan, berkongsi berkaitan dengan hak-hak wanita dan menjelaskan hukum hakam berkaitan dengan wanita. Kenapa? Antara sebabnya adalah ketika berlaku peperangan Uhud, maka ramailah tentera-tentera Islam yang mati syahid. Maka meninggalkan isteri-isteri mereka menjadi janda, dan kemudian ada juga meninggalkan anak-anak mereka apabila ayah ataupun suami ini mati syahid di dalam peperangan. Maka dalam surah ini berkongsi apakah hukum-hukum dia, bagaimana hukum-hukum wanita, kekeluargaan, anak yatim yang ditinggalkan selepas peperangan, yang mana ayah mereka meninggal dunia, mati syahid dan sebagainya. Maka kita akan lihat secara ringkas. Seterusnya berkaitan dengan isi kandungan. Isi kandungan Suratun Nisa. Yang pertama, di awal-awal surah An-Nisa ini berkongsi menceritakan berkaitan dengan hukum-hukum kekeluargaan. Antaranya, kita tidaklah lihat satu persatu. Antaranya ada di awal surah ini menceritakan berkaitan dengan poligami pada ayat yang ketiga. Poligami pada ayat yang ketiga. Sebagai contoh disebutkan, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Jadi boleh kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4. Ini yang kita panggil sebagai poligami. Tetapi juga disebutkan perlu berlaku adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau rasa-rasa tak mampu nak adil, maka fawahidatan. Cukuplah dengan seorang. Kalau kita kahwin 2 tak boleh adil kita rasa. Kalau kita kahwin 3 tak boleh adil. Maka perlu kita lihat apabila nak berpoligami, mampukah kita berlaku adil. Secara ringkas begitu. Kemudian pada ayat keempat berkaitan dengan mahar.
berkaitan dengan mahar. Apabila kita nak bernikah, berkahwin, maka kita perlu keluarkan mahar. Ni berkaitan dengan hukum kekeluargaan. Ada juga di awal surah An-Nisa ini berkaitan dengan harta anak yatim. Harta anak yatim panjang diceritakan bagaimana seseorang yang memegang harta anak yatim, nak menguruskan harta itu. Bila kita nak bagi kepada anak yatim tu harta dia, bagaimana kita nak memberi tu? Adakah kita perlu menguji anak yatim itu? Bagaimana kita nak melihat bahawa anak yatim itu sudah mampu memegang duit? Jangan nanti bila kita serahkan duit itu kepada anak yatim tersebut, tiba-tiba duit tu habis, dia berjual sakan. Jangan begitu. Ataupun jangan juga memakan harta anak yatim secara batil. Kita menjadi orang yang memegang harta anak yatim, tetapi kita menggunakan harta anak yatim tadi untuk kemewahan kehidupan kita. Jangan ya, jangan. Jadi boleh lihat pada ayat 5 hingga ayat ke-10. Kemudian pada ayat 11 hingga 12 berkaitan dengan kekeluargaan juga, menceritakan berkaitan pembahagian harta warisan. Panjang ayat dia. Panjang ayat dia. Pada ayat 11, yusikumullahu fi auladikum. Panjang ayat 11. Surat 11 ayat 12 juga menceritakan berkaitan dengan pembahagian harta warisan. Jadi boleh lihat ada 1/2, 1/8 dan sebagainya. Boleh lihat satu persatu. Kemudian pada ayat 23, hujung juzuk yang keempat, menceritakan berkaitan dengan wanita-wanita yang haram dikahwini. Jadi ada dalam kehidupan kita sebagai seorang lelaki, apabila kita nak berkahwin, apabila kita nak bernikah, kita kena lihat ada wanita-wanita yang tidak boleh kita kahwini, ada wanita-wanita yang haram dikahwini. Jadi kena lihat pada ayat 23 suratul Nisa. Dan pada ayat 34 hingga ayat 35, di sini kita boleh melihat Allah menurunkan ayat bagaimana seorang suami nak handle ataupun menguruskan isterinya yang nusyus. Nusyus ni apa? Nusyus ni adalah seorang wanita yang derhaka kepada suaminya. Wanita yang derhaka kepada suami. Jadi ada step-step dia. Ada step-step dia Allah dah sebutkan pada ayat 34 hingga 35. Sebagai contoh pada ayat ni kata, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Dia kata apa? Nushuzahunna. Tadi Allah kata perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan nusyuz, derhaka, isteri akan derhaka. Yang pertama Allah kata hendaklah kamu nasihatkan mereka. Step yang awal kita nasihatkan. Kemudian jika masih berdegil, pisahkan mereka daripada tempat tidur. Step yang kedua. Step seterusnya, kalau isteri kita masih lagi degil, tak nak ikut cakap, maka pisah tempat tidur. Dan kalau masih lagi berdegil, wadribuhun, pukullah mereka, isteri-isteri yang derhaka tadi. Tetapi pukul isteri itu bukan untuk menzalimi, bukan untuk mencederakan. Kita hendak mendidik isteri kita. Niat mendidik, jangan sampai menzalimi, mencederakan, melukakan isteri kita yang kita kasihi. Dan adalah ini disebutkan dalam ayat 34, juga ada pada ayat 35, iaitu kita cuba mencari orang tengah untuk mendamaikan antara diri kita dan juga isteri kita. Okey, jadi ini adalah step-step lah kalau sekiranya seorang isteri derhaka ataupun nusyuz pada ayat 34 hingga ayat 35. Kemudian ada juga dalam suratul Nisa berkaitan dengan hukum hakam. Yang pertamanya pada ayat 43. Ayat 43 menceritakan berkaitan dengan tayamum. Di awal ayat itu Allah sebut bagi orang-orang yang berkaitan dengan orang yang meminum arak. Ada dia punya peringkat-peringkat pengharaman arak diceritakan di awal ayat tersebut. Kemudian ada pula diceritakan kalau tak ada air nak buat macam mana. Maka kalau tak ada air, fatayammamu sa'idan tayyiba, disebutkan pada ayat
43, maka boleh kita bertayamum dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nak buat macam mana tayamum? Dengan menyapu muka dan juga menyapu wajah kita dan juga menyapu tangan kita. Ada kaedah dia lah disebutkan tayamum ini. Kemudian pada ayat 46, kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu sentiasa taat perintah Allah. Allah suruh apa, Nabi suruh apa, kita dengar, kita taat. Dan bagaimana kita jawab? Sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami taat. Itu sepatutnya sebagai seorang Muslim ataupun sebagai seorang hamba kepada Allah, kita kena taat perintah Allah. Kemudian ayat 59. Ayat 59 adalah salah satu dalil supaya kita taat kepada pemerintah kita. Ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada 3. Wahai orang-orang beriman, yang pertamanya taatilah Allah, ati' Allah. Yang kedua, wa ati'ur rasul, taatlah rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada ulul amri, iaitu pemerintah kamu. Tapi ada step tadi, tahap taat Allah dulu, rasul, barulah pemerintah. Jadi kita kena cari pemerintah yang juga mentaati Allah dan juga mentaati rasul, mengikut Al-Quran dan Sunnah, mengikut syariat Islam, maka kita taat kepada pemimpin kita. Kemudian pada ayat 92 hingga 93, hukum membunuh. Ini juga panjang. Ayat 92 hingga 93, ini perlu kita lihat berkaitan dengan hukum membunuh. Panjang ayat dia, iaitu orang yang membunuh ni macam mana, apa hukum dia. Ada kita kata berkaitan dengan hukum membunuh sengaja. Ada kita kata mungkin hukum membunuh tak sengaja. Ada juga hukum yang membunuh macam sengaja. Jadi ada hukum hakam dia. Ulama' dah pecahkan pembahagian dia. Kemudian ada khilaf ulama'. Apakah yang perlu dibuat, bagaimana. Sebabnya membunuh ini bukan perkara yang kecil. Perlu dilihat orang ni sengaja ke, tak sengaja ke, perlu dilihat. Sebab darah seseorang Muslim adalah sangat berharga. Tak boleh kita nak suka-suka bunuh orang, tak boleh. Maka ada hukumnya di dalam Islam. Boleh lihat pada kata-kata ulama', kalam ulama', hukum hakam, ada khilaf. Dan juga pada ayat 92 hingga 93 boleh lihat. Kemudian pada ayat 100 berkaitan dengan hijrah di jalan Allah. Wa man yuhajir fi sabilillah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka akan mendapati di atas muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan juga rezeki yang banyak. Jadi kita berhijrah, berpindah, melakukan sesuatu perkara, niatlah dengan baik, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti akan ada rezeki yang luas. Pasti akan ada banyak perkara-perkara kebaikan. Kemudian ada juga dalam surah An-Nisa ini berkaitan dengan ibadah. Sebagai contoh ayat 101 berkaitan dengan qasar solat. Sesiapa yang bermusafir diberikan kemudahan ataupun rukhsah untuk qasar solat. Sebagai contoh ayat 101. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Apabila kamu bermusafir di bumi, maka tidaklah menjadi kesalahan kamu mengqasarkan solat. Bagaimana qasar solat? Ini kena lihat pula dalam buku-buku fiqh. Memendekkan solat itu daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Solat zuhur, solat asar dan juga solat Isya'. Maka diberikan rukhsah, keringanan kepada orang yang bermusafir jauh dalam perjalanan. Maka kita dibenarkan untuk qasar, iaitu memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Kemudian pada ayat 102 ada diceritakan berkaitan dengan keadaan solat khauf. Bagaimana nak buat? Ada, kita lihat. Dan juga berzikir, mengingati Allah dalam apa jua keadaan pada ayat 103. Baring pun ingat Allah, berzikir, duduk pun zikir, diri pun zikir dan sebagainya. Boleh berzikir dalam apa jua keadaan. Kemudian yang keempat berkaitan dengan wahyu pada ayat 163 dan ayat 164.
65. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat.